Bersama saya Aida Nayan dalam rentasan berita edisi 1043, antara paparan utama. Penjara hutan wajar dihukum. Biarkan pejuang terjun dengan labu-labunya. Sebab apa netizen belasah Rina Harun? Integriti SPRM, kenapa kerajaan diam? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob baru-baru ini mengumumkan pelbagai bentuk bantuan kepada mangsa banjir di seluruh negara dengan sebahagian besar dana bantuan dikhususkan kepada ketua isi rumah. Beliau berkata bantuan tunai sehingga RM5,000 disediakan bagi setiap pembaikan rumah. Bagi kerosakan serius, kerajaan akan mengurus baik pulih rumah dengan kos sehingga RM15,000. Manakala bagi yang tidak boleh diduduki, kerajaan akan membantu sehingga kos RM56,000 setiap unit untuk membina yang baharu. Katanya bagi mengelakkan pertindihan dengan bantuan sukarelawan serta pertubuhan bukan kerajaan NGO dalam pemberian sumbangan peralatan kepada mangsa, kerajaan bersetuju memberikan wang tunai sebanyak RM2,500 setiap keluarga khusus untuk pembelian barangan keperluan. Saya mengucapkan terima kasih kepada agensi-agensi keselamatan, kaki tangan kerajaan, NGO, sukarelawan serta individu-individu yang bertungkus lumus membantu dan menyelaraskan visi bantuan semasa banjir serta melakukan kerja-kerja pemulihan pasca banjir. Begitu juga bantuan dan sumbangan daripada sektor korporat termasuk GLC, syarikat berkaitan kerajaan, dan GLIC, syarikat pelaburan berkaitan kerajaan. Anda semua adalah wira-wira yang tidak didendang. Syabas dan tahniah saya ucapkan, katanya seperti dipetik bernama. Sementara itu, Pakatan Harapan menggesa kerajaan memberikan bantuan RM5,000 hingga RM10,000 kepada setiap orang mangsa banjir mengikut keadaan serta kesan kerugian yang dialami akibat bencana yang dialami mereka. Pengerusinya Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata langkah itu mesti diambil selepas kerajaan tidak membenarkan pengeluaran caruman kumpulan wang simpanan pekerja KWSP. Kerajaan mesti segera menyalurkan bantuan kewangan kepada semua mangsa banjir yang terkesan. Semua mangsa banjir saat ini dalam keadaan yang cukup derita dan terdesak, tak kala mereka kini dibebankan dengan kerugian yang amat dahsyat. Usah tambah beban rakyat dengan kerenah birokrasi yang melampau yang hanya melambatkan proses menyalurkan bantuan. Katanya dalam satu kenyataan di Facebook, keprihatinan kerajaan pimpinan UMNO, Barisan Nasional dan Pakatan Harapan mengenai derita mangsa-mangsa banjir amat dihargai. Semoga bantuan itu segera disampaikan kerana semakin lambat ia diterima, semakin sukar kehidupan mangsa-mangsa banjir itu. Sekejap. Sektor korporat termasuk GLC dan GLIC dikatakan turut memberi bantuan berupa barangan seperti makanan dan sebagainya. Bantuan kewangan pula datangnya dari mana? Semestinya datang dari kantung perbendaharaan kerajaan. Maknanya ia datang dari hasil cukai negara iaitu sektor korporat dan termasuk tuan-tuan semua. Bagaimana pula dengan seruan Anwar berhubung syarikat pembalakan yang menurutnya turut bertanggungjawab terhadap banjir yang berlaku? Anwar berkata syarikat pembalakan wajib memberi sumbangan lebih besar kepada mangsa banjir. Beliau berkata demikian setelah melawat ke Tari dan tempat yang mengalami banjir lumpur dan mendapati kegiatan pembalakan telah memburukkan lagi bencana tersebut. Pemilik-pemilik syarikat ini telah melakukan kerja-kerja pembalakan tanpa mempedulikan kerosakan yang berlaku kepada alam sekitar. Bukti-bukti yang nampak dilaporkan oleh aktivis alam sekitar terlalu jelas. Walaupun Jabatan Perhutanan Negeri Pahang JPNP berkata banjir lumpur adalah akibat kejadian kepala air. Kenyataan JPNP bahawa semakan menggunakan drone mendapati tiada sebarang aktiviti pembalakan di dalam hutan simpan lentang, tanah kerajaan dan tanah milik amat diragui. Justru sewajarnya lah mereka dituntut untuk memperbaiki kemusnahan yang berlaku. Selain hukuman denda berdasarkan undang-undang yang sedia ada, kerajaan tidak boleh terus-menerus melindungi pemilik syarikat pembalakan ini yang pastinya dikenali. Mungkin juga daripada kalangan kroni. Pesan Jom Channel kepada penjara hutan ini, jadilah badan korporat.
bukan badan keparat. Pemimpin Pejuang sekali lagi berkata mereka takkan menyertai Pakatan Harapan. Kenyataan itu ditegaskan oleh Presiden Parti Serpihan UMNO itu, Datuk Seri Mukhris Mahathir, dalam temu bual bersama stesen radio BFM kemarin, lapor Malaysia Now. Beliau juga mengumumkan partinya akan bertanding di 120 kerusi parlimen pada pilihan raya umum akan datang. Katanya kebanyakan kerusi tersebut adalah kawasan Melayu luar bandar dan separa bandar yang bakal menyaksikan pertembungan antara partinya dan Pakatan Harapan. Beliau menjelaskan tujuan meletakkan ramai calon adalah bagi menunjukkan pejuang serius untuk memimpin kerajaan. Menurut Mukhris, pihaknya sedar bahawa 52 kerusi yang ditandingi bersatu ketika pilihan raya umum ke-14 lalu tidak cukup untuk menumbangkan UMNO. Katanya pejuang menumpukan kepada agenda Melayu kerana ia ditubuhkan untuk mencabar UMNO. Mengulas mengapa beliau enggan untuk bekerjasama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga pengerusi Pakatan Harapan, Mukhris berkata, "Saya fikir zaman beliau sudah berlalu. Itulah apa yang saya rasa dan ramai lagi orang cakap tentangnya, bahkan dalam kalangan Pakatan Harapan sendiri." Pejuang tidak menandatangani memorandum persefahaman yang ditandatangani Pakatan Harapan bersama Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob September lalu walaupun dijemput kerana mahu kekal bebas. "Kami rasa jika ada sebarang bentuk ganjaran daripada kerajaan, ia akan melemahkan keupayaan kami untuk kritikal terhadap kerajaan kerana mereka perlu dikritik," katanya. Pejuang ditubuhkan oleh Tun Dr. Mahathir dan beberapa orang ahli parlimen lain selepas mereka dipecat dari Bersatu pada sekitar Mei 2020. Kenyataan Mukhris ini hanyalah penegasan semula pendirian Tun Dr. Mahathir Mohamad bahawa pejuang tidak berminat untuk mewujudkan pakatan dengan Pakatan Harapan dalam pilihan raya, ekoran beban yang digalas gabungan itu. "Apabila kita ada hubungan dengan parti lain, tentunya beban mereka akan beri kesan kepada kita. Masa silam mereka akan beri kesan kepada kita. Ada orang yang tak senang dengan DAP, sesetengah orang tak senang dengan Amanah atau PKR. Kami tak ingin terkesan dengan pencapaian mereka yang sebelumnya," kata Tun Dr. Mahathir seperti dipetik Malaysia Kini 3 Jun 2021. "Sejujurnya, masa siapakah yang sudah berlalu? Berapa kalikah pejuang melontarkan bantahan, usul atau idea baru di parlimen sejak parti itu menjadi apa yang diimpikannya sebagai kuasa ketiga? Justru Ketua Komunikasi Keadilan Pahang Wan Fauzuddin Wan Samad membidas kenyataan Mukhris itu. Siapa yang lawan kerajaan bersungguh-sungguh di parlimen? Isu Pandora Papers. Siapa yang mula bersuara? Soalnya dalam satu hantaran di Facebook miliknya. Wan Fauzuddin mendakwa Tun Dr. Mahathir mendiamkan diri isu Pandora Papers kerana takut nama anak-anaknya sendiri terpalit. Menurut beliau, Anwar membongkar keraguan dalam penubuhan Digital Nasional Berhad (DNB) dan mendesak isu banjir dibahas di parlimen. "Jangan ingat rakyat lupa, segala kemusnahan hari ini berpunca daripada kerja bodoh dan khianat bapa kamu. Jangan berpura-pura menentang kerajaan yang bapa kamu sendiri wujudkan," katanya. Tidak hairan jika pemimpin keadilan berang dengan kenyataan Mukhris itu. Tun Dr. Mahathir telah menandatangani perjanjian pada 7 Januari 2018 untuk melepaskan jawatan Perdana Menteri setelah 2 tahun kepada Anwar Ibrahim. Namun beliau berdolak dalik mengenainya sehingga akhirnya kerajaan Pakatan Harapan tumbang apabila secara diam-diam tanpa berbincang dengan rakan-rakan dalam Pakatan Harapan, beliau meletakkan jawatannya. Beban apakah yang ditanggung oleh Pakatan Harapan? Adakah kerana adanya DAP menjadi beban kepada gabungan itu? Maaf cakap, bukan keberadaan DAP, tetapi Tun Dr. Mahathir sendiri pernah terlepas cakap bahawa manifesto bukan kitab suci. Kenyataan ini menjadi cemuhan UMNO dan PAS sehingga hari ini dan menjadi beban kepada Pakatan Harapan kerana ketika itu beliau pengerusi Pakatan Harapan. Jika ada orang yang tak senang dengan DAP, amanah atau keadilan adalah perkara biasa dalam berpolitik. Ramai juga tak senang dengan pejuang. Contohnya bekas ahli Majlis Tertinggi Bersatu Dr. Mazli Malik yang dilihat pada awalnya menyokong Tun Dr. Mahathir juga akhirnya tidak menyertai parti itu. Sebaliknya beliau menyertai keadilan. Malah anak didik beliau Syed Saddiq Syed Abdul Rahman juga telah menubuhkan parti sendiri bernama Malaysian United Democratic Alliance atau lebih dikenali sebagai MUDA yang bersifat pelbagai kaum. Secara tidak langsung kedua-dua pemimpin tersebut menolak politik perkauman atau parti politik
politik yang memperjuangkan isu satu kaum sahaja. Justru bagi pemimpin amanah, agak-agaklah apabila hendak membuka kemah besar. Jangan kemah besar itu runtuh kerana dimasuki kumpulan yang asyik mencari perbalahan yang menyakitkan hati penyokong Pakatan Harapan. Mukris tentu tahu, jika Pejuang bekerjasama dengan Pakatan Harapan, parti itu tak mungkin dapat bertanding 52 kerusi pada pilihan raya umum yang akan datang. Ini kan pula hendak bertanding 120 kerusi. Bersatu dapat bertanding sebanyak 52 kerusi parlimen pada pilihan raya umum ke-14 lalu adalah kerana konsesi yang dihulurkan oleh Keadilan dan Amanah. Berdasarkan kenyataan Tun Dr. Mahathir dan Mukris yang dilihat sering memperlekeh Anwar Ibrahim, penyokong-penyokong kedua-dua parti tersebut tentu akan membantah dengan keras. Justru tidak perlu hidung tak mancung, pipi tersorong-sorong sehingga menjadi bahan sindiran atau ditemplak penyokong-penyokong sendiri. Tindakan cuba melayan songel Pejuang hanya akan menumpulkan fokus Pakatan Harapan untuk memenangi pilihan raya umum akan datang. Pakatan Harapan harus mengutamakan usaha mengukuhkan komunikasi dengan akar umbi yang merentas 4 parti di dalamnya. Biarlah Pejuang terjun dengan labu-labunya. Kisah Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rina Harun kononnya mencuci kesan najis unggas dan cicak di sebuah pusat pemindahan sementara PPS kini viral sampai masuk berita di stesen TV Thailand PPTV. Dalam video yang tular itu, Rina dilihat sedang menggunakan penyembur air sambil dikelilingi beberapa individu termasuk jurufoto yang merakam aksinya. Netizen mempertikai tindakan berkenaan kerana mendakwa kawasan tersebut sememangnya sudah bersih dan tidak dicemari dengan lumpur banjir. Bagaimanapun, Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Siti Zailah Muhammad Yusof mempertahankan aksi Rina Harun tersebut. Dalam temu di Bernama TV, Siti Zailah berkata, beliau mengenali rapat Rina Harun yang disifatkannya ikhlas dan sangat baik. Bagi saya, dia buat yang terbaik, sanggup berkorban dan turun padang membantu pelajar sekolah yang hendak bersekolah nanti, katanya. Menurut ahli Parlimen Rantau Panjang itu, Rina ikhlas mahu membantu susun kerusi dan bangku sekolah menjelang penggal sekolah yang akan dibuka. Melalui video yang disiarkan, Rina dilihat membersihkan lantai sekolah yang sudah bersih dengan water jet sambil diambil gambar oleh sekurang-kurangnya 3 juru gambar dan juga juru kamera. Siti Zailah juga mengingatkan netizen dengan membacakan surah Yasin ayat 65 bahawa tangan dan kaki yang akan bercakap ketika diadili di padang mahsyar sebagai saksi atas segala perbuatan yang dilakukan ketika hidup di muka bumi. Kita dalam memberi komen harus melihat juga di sebalik apa yang berlaku. Apa yang kita buat akan disoal di hadapan Allah. Apa yang kita tulis, apa yang kita type. Sebab itu dalam suasana musibah, bukan masa untuk kita menuding jari, mencari kesalahan seseorang. Semasa berlakunya musibah, sepatutnya kita memperbanyakkan pertolongan kepada saudara-saudara kita yang memerlukan. Memang nak komen mudah, nak melaksanakan bukan mudah, ujar Siti Zailah. Benar, memberi komen mudah, menyalahkan orang lain, lebih-lebih lagi pihak yang tidak memegang kuasa juga mudah. Memetik ayat Quran pun mudah. Dalam hubungan ini, Ahli Jawatan Kuasa Pimpinan Amanah Nasional Ustaz Rizwan Abu Bakar menyelar Siti Zailah yang dipanggilnya Kak Lah seolah-olah menyalahkan netizen yang mengecam tindakan menteri berkenaan. Untuk pengetahuan, Kak Lah yang dipertikaikan oleh netizen bukannya tentang turun padang, bukan tentang Datuk Rina mengatur kerusi. Tapi yang kita pertikaikan bagaimana Datuk Rina cuba untuk memperbodohkan rakyat. Dia pergi cuci pusat pemindahan banjir yang tidak kena banjir. Ini yang kita pertikaikan, katanya. Rizwan turut mengulas mengenai surah Yasin ayat 65 yang maksudnya, pada waktu itu kami meteraikan mulut mereka sejurus dan memberi peluang kepada tangan-tangan mereka memberitahu kami kesalahan masing-masing dan kaki mereka pula menjadi saksi tentang apa yang mereka telah usahakan. Rizwan mengingatkan bahawa sebagaimana netizen yang akan dipersoalkan, Siti Zailah yang mempertahankan tindakan Rina itu juga akan berdepan keadaan sama pada hari akhirat kelak. Saya mahu ingatkan Kak Lah termasuk perkara yang tidak boleh dibuat adalah mempertahankan perkara yang batil, berdusta kepada rakyat. Turun dan berlakon dan disebarkan, kononnya dia turun. Itu juga kerja keji dan akan dipersoal Allah. Jangan mempermainkan ayat Allah untuk dilaksanakan kepada semua orang, bukan kepada para netizen sahaja. Tegas Rizwan lagi. Nampaknya seperti netizen yang lain, Rizwan tidak percaya bahawa Rina ikhlas dalam aksinya mencuci sambil dikerumun oleh jurugambar tersebut. Hakikat kebenaran aksi tersebut hanya Rina yang mengetahuinya.
John Channel tidak berhasrat untuk mengulas isu sama ada beliau ikhlas ataupun tidak. Namun Siti Zailah yang pandai memetik ayat Al-Quran itu seharusnya sedar bahawa tindakannya menyokong partinya yang bersekongkol dengan rampasan kuasa menerusi tebuk atap langkah Sheraton pada hujung Februari 2020 juga akan dipersoal di Padang Mahsyar kelak. Ketika itu, tangan dan kaki anda yang akan bercakap kerana rakyat yang memberi mandat kepada Pakatan Harapan tidak reda di atas perbuatan para ahli Parlimen PAS yang bersubahat dengan gerombolan kleptokrat untuk mengambil alih Putrajaya. Selepas masing-masing mendapat ghanimah, anda dan hampir semua ahli kabinet hilang dari radar ketika penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan proklamasi darurat yang digunakan untuk menjarah dana kumpulan wang amanah negara KWAN serta meluluskan projek berbilion ringgit tanpa perbincangan di Parlimen. Di samping itu, anda dan parti anda juga membisu berhubung pelaksanaan Standard Operasi Prosedur yang bersifat antara 2 darjat. Belum lagi rakyat bangkitkan tentang janji-janji PAS yang kononnya memperjuangkan Islam memimpin sedangkan sebaliknya menikus apabila Presiden MCA memberi amaran. Saya tidak mahu dengar selepas ini orang kata ini kerajaan Melayu Islam, tegas Datuk Seri Wee Ka Siong. Sesungguhnya pemimpin tidak akan terlepas daripada diadili di padang mahsyar di atas segala perbuatan yang dilakukan ketika hidup di muka bumi ini. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob tidak boleh berdiam diri berhubung dakwaan terhadap Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki, kata Ahli Parlimen Pakatan Harapan Puchong Gobin Singh Dio. Azam Baki didakwa memiliki saham bernilai RM2 juta dalam syarikat senarai awam. Kata Gobin, wujud kebimbangan terhadap isu yang dibangkitkan oleh Ahli Panel Perundingan dan Pencegahan Rasuah SPRM Profesor Dr. Edmund Terence Gomez yang meletakkan jawatan sebagai tanda protes kerana dikatakan tiada tindakan terhadap dakwaan tersebut. Seksyen 2 Akta SPRM 2009 menyatakan dengan jelas bahawa matlamat utama akta itu adalah untuk menggalakkan integriti dan accountability pentadbiran sektor awam dan swasta dengan menubuhkan sebuah badan pencegahan rasuah yang bebas dan bertanggungjawab iaitu Suruhanjaya, ujar Gobin. Tambah beliau, Seksyen 5 pula memperuntukkan bahawa Ketua Pesuruhjaya yang dilantik akan bertanggungjawab ke atas arahan, kawalan dan pengawasan semua perkara yang berkaitan dengan Suruhanjaya itu. Adakah Perdana Menteri komited terhadap objektif tersebut dan jika ya, bagaimanakah sikap berdiam diri beliau terhadap dakwaan terhadap Ketua Pesuruhjaya yang bertanggungjawab ke atas Suruhanjaya itu menangani masalah ini? Soalnya, menurut beliau Akta SPRM 2009 adalah jelas. Ia bertujuan untuk menggalakkan integriti dan accountability pentadbiran sektor awam dan swasta. Perdana Menteri tidak boleh berdiam diri dalam perkara sepenting ini. SPRM berada di bawah pengawasan Jabatan Perdana Menteri dan beliau mesti bertanggungjawab sepenuhnya ke atas SPRM. Berdiam diri adalah tindakan yang menggambarkan kelemahan pihak beliau dalam menangani masalah ini. Perdana Menteri harus bertindak dan menunjukkan bahawa integriti dan accountability adalah juga aspek penting dalam SPRM, tegasnya. Sementara itu, Ahli Parlimen Pakatan Harapan Iskandar Puteri, Lim Kit Siang berkata, Azam Baki sepatutnya menawarkan diri untuk hadir memberikan keterangan di hadapan Jawatankuasa Pilihan Khas mengenai agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri untuk menjelaskan pertuduhan berat terhadapnya. Jika tidak, beliau perlu meletakkan jawatan Ketua Pesuruhjaya SPRM sekiranya beliau tidak bersedia untuk memberi keterangan tersebut. Kata Kit Siang, Azam Baki patut menjelaskan pertuduhan berat terhadapnya yang telah menjejaskan usaha anti-rasuah kebangsaan. Beliau berkata Azam patut menunjukkan tauladan yang baik kepada semua penjawat awam. Menurut Kit Siang, kebungkaman Ismail Sabri mengenai perkara ini amatlah membimbangkan. Adakah Perdana Menteri akan membangkitkan isu ini dalam mesyuarat Kabinet yang akan datang? Adakah akan ada mesyuarat Kabinet hari Rabu ini? Jika ada, mengapa tidak ada mesyuarat Kabinet dijadualkan pada 5 Januari? Memandangkan Perdana Menteri telah pun memanggil semula semua menteri-menteri yang sedang bercuti di luar negara untuk pulang kerana bencana banjir yang sedang melanda seluruh negara. Soalnya, sebelum ini Naib Presiden Amanah Datuk Dr. Mujahid Yusof dan Datuk Mahfuz Omar serta Ketua Pemuda Amanah Hasbi Muda mendesak Azam Baki bercuti untuk memberi ruang kepada siasatan yang telus dilakukan terhadap dakwaan tersebut. Ia turut dibangkitkan oleh beberapa ahli Parlimen Keadilan yang mendesak bahawa dakwaan Terence Gomez mesti disiasat. Walaupun rata-rata yang tampil menyuarakan kebimbangan adalah pemimpin Pakatan Harapan, ia tidak boleh dianggap sebagai agenda politik. Rakyat menggantung harapan kepada SPRM untuk membantras rasuah. Tetapi jika isu ini disenyapkan, kredibiliti agensi tersebut akan
akan tercalar dan kepercayaan orang ramai akan hilang. Sudah pasti ranking indeks persepsi rasuah CPI negara ini akan merundum lagi seperti tahun lepas telah dinaikkan oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Untuk rekod kedudukan Malaysia dalam CPI dunia bagi tahun 2020 jatuh ke kedudukan 57 berbanding tangga 51 pada tahun 2019 daripada 180 negara. Malaysia mencatatkan skor 51% berbanding skor sebanyak 53% pada tahun sebelumnya. Pelabur akan semakin menjauhkan diri. Pesan orang, jika tiada angin, masakan pokok bergoyang. Jika apa yang disebut oleh Terence Gomez tidak berasas, kenapa masing-masing kelihatan begitu gelabah? Difahamkan SPRM akan menjelaskan konflik berkaitan dakwaan terhadap Ketua Pesuruhjaya dalam sidang media pada Rabu ini. Menurut laporan The Vice, pengerusi Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah LPPR, Tan Sri Abu Zahar Ujang berkata, beliau akan menjawab pertanyaan mengenai ketidakwajaran berkaitan dengan Azam dan kepentingan perniagaannya. Pelik. Azam Baki patut berhadapan dengan jawatan kuasa pilihan khas. Kenapa panggil sidang media? Nak buat herring merah ke? Isu ini tak boleh dijadikan jerangkung dalam Kabinet Keluarga 69 Ismail Sabri. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Adana Yan, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.